Okay, jadi pada minggu yang kelima ni, kita akan masuk pada topik yang seterusnya, iaitu berkaitan ciri-ciri dan matlamat sains dan teknologi Islam. Yang pertamanya kita akan sentuh berkaitan ciri-ciri sains Islam. Yang kedua berkaitan matlamat sains Islam. Apa ciri-ciri, apa matlamat sains Islam? Okay, ciri-ciri sains Islam. Okay, yang pertama bersifat keagamaan. Jadi ciri-ciri sains Islam ni yang pertama, yang paling utama sekali, ianya adalah bersifat keagamaan. Ataupun ilahiyat yang sudah kita pernah sebut perkataan sebelum ni. Bagaimana pandangan satu tokoh Muslim, saintis Muslim tu, adanya unsur ilahiyat, ada unsur ketuhanan. Ini keagamaan ataupun teologisme, ataupun adanya unsur kefahaman keagamaan Islam lah. Okay, jadi ada beberapa isi berkaitan dengan sifat keagamaan ini. Yang pertamanya, ciri-ciri sains Islam tu dia berteraskan prinsip tauhid. Tauhid ini adalah kalimah dalam bahasa Arab, ada berasal daripada wahada ataupun wahidun, dalam bahasa Arab kan satu. Jadi tauhid ni dia mensatukan, menjadikan sesuatu itu satu. Jadi berteraskan konsep tauhid. Okay, jadi agama kita ialah agama tauhid, iaitu kita semua mengesakan Allah, mensatukan sumber, iaitu Al-Quran, kata-kata Allah, kalamullah, dan juga sunnah lah. Okay, jadi dalam prinsip tauhid ini, iaitu dalam daripada konsep tauhid itulah tercetusnya beberapa konsep, iaitu yang pertamanya konsep kesatuan ilmu. Tauhid tu bermaksud mensatukan sesuatu. Jadi daripada konsep tauhid itulah lahirnya kesatuan ilmu, ataupun tauhidul ulum, menyatukan keilmuan. Dalam bahasa Inggerisnya the unity of knowledge, iaitu seluruh bidang ilmu, sama ada ilmu tu ilmu naqli yang berasaskan wahyu, ataupun ilmu akli, ilmu akal, yang berasaskan daripada logik ataupun anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu pengetahuan. Jadi adanya penyatuan ilmu, kesatuan, gabungan antara ilmu wahyu dan juga ilmu akal, ilmu yang kita belajar. Yang keduanya daripada prinsip tauhid juga, lahirnya konsep yang kedua, iaitu kesatuan kebersebaban. Sebab, kebersebab. Sebab, adanya penyatuan sebab. The unity of causality. Iaitu falsafah sains dan teologi Islam itu menggabungkan sebab, dua sebab, iaitu sebab metafizik dan juga sebab fizik. Metafizik ni yang kita tak nampak lah kan, yang rohani yang kita tak nampak, yang fizik yang kita nampak lah. Jadi menggabungkan unsur fizik dan juga metafizik, ataupun metafizik itu ada vertical cause yang diungkapkan sebagai qada dan qadar. Qada dan qadar Allah Subhanahu Taala. Qada dan qadar tu kita tak nampak. Semuanya tergantung ataupun telah pun tertulis di dalam ilmu Allah Subhanahu Taala. Kita tak tahu bagaimana ketetapan setiap sesuatu itu. Jadi sains Islam ni cirinya yang pertama ni, daripada prinsip tauhid tu melahirkan kesatuan sebab. Adanya sebab metafizik dan juga sebab fizik. Fizik tu horizontal cause. Jadi dalam hal ini Allah SWT merupakan penyebab pertama atau penyebab awal, the first cause bagi segala sesuatu. Maksudnya Allah itu ialah Tuhan semesta alam. Allah tu adanya tiada permulaan dan tiada pengakhiran. Jadi Allah yang Maha Kuasa itulah yang menyebabkan semua alam ini ada. Alam ini ada. Saya telah nyatakan sebelum ni, yang dikatakan alam itu ialah ma siwallah. Setiap sesuatu yang bukan daripada Allah. Allah itu Tuhan, selain Allah itu dinamakan alam. Jadi alam ini, keberadaan alam ini ataupun kewujudan alam ini, penyebab utamanya ialah Allah. Jadi apa-apa yang berlaku di alam ini, sama ada pergerakan cakrawalanya, kewujudan planet-planetnya, matahari, bulan, bintang, pertumbuhan pokok dan sebagainya, penyebab utamanya ataupun penyebab yang pertama ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah adanya konsep kesatuan sebab. Antara sebab yang kita nampak, metafizik, ataupun sebab yang kita tak nampak, metafizik. Jadi yang kedua, ciri-ciri sains Islam tu adalah bersifat Rabbani. Adanya unsur ketuhanan, iaitu kita menghubungkan Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai pemilik alam. Jadi semua fenomena-fenomena alam ini
yang menjadi bahan ataupun subjek pengkajian sains dan teknologi itu, kita menghubungkannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik pemilik alam semesta. Jadi apa-apa jua ilmu yang terhasil ataupun kesimpulan-kesimpulan yang terhasil daripada kajian-kajian sains teknologi itu, hujungnya akan dikembalikan Allah lah pencipta segala-galanya. Contohnya macam kalau kosmologi, pengkajian alam semesta, jumpa macam-macam planet ke ataupun penemuan baru di alam semesta di atas sana. Jadi hujungnya akan dikembalikan bahawa yang menciptakannya adalah Allah SWT. Jadi sains Islam ni menghubungkan ciri-cirinya dengan ketuhanan, Rabbani. Yang kedua, ciri-ciri sains Islam ni mengukuhkan keimanan. Semua kajian dan penciptaan yang dibuat mestilah bermatlamatkan untuk mendekatkan taqarrub, dalam bahasa Arab taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Taala, yang akhirnya apabila diri kita dah dekat akan berlaku peningkatan dalam iman lah. Jadi saintis ataupun teknologis yang berkecimpung dalam bidang sains dan teknologi itu, Muslim itu, saintis yang Muslim tadi itu, dia akan meningkatkan keimanan dia. Jadi bertujuan untuk meningkatkan, mengukuhkan keimanan. Kerana umat Islam ni bertanggungjawab pada baik buruk kesan saintifik ke atas manusia dan alam semesta. Jadi apa-apa jua tindakan hasil yang berlaku kesan daripada pekajian sains dan teknologi tadi, ada kesan baik atau kesan buruknya pada manusia dan juga alam semesta. Jadi semua itu akan dihitunglah. Jadi semua ini dapat dicapai sekiranya semua saintis mematuhi hukum dan menghormati etika yang ditentukan oleh Allah untuk memelihara manusia dari kemusnahan dan penindasan. Jadi yang ketiga, ciri sains Islam itu ialah bertujuan mengukuhkan keimanan. Yang keempat, ciri-ciri sains Islam itu menjadikan alam semesta ini sebagai pembawa mesej. Jadi dalam sains Islam, alam semesta dan fenomena tabi'i ini, fenomena semula jadi ini merupakan kitab Allah. Kitab. Bukan kitab Allah yang tidak tertulis dengan tulisan lah. Merupakan kitab Allah yang mengandungi dan merakamkan pelbagai mesej, rahsia dan ilmu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Taala kepada manusia. Jadi semua alam semesta ni, fenomena alam tabi'i ni membawa mesej, bahawa kesemua itu diciptakan oleh Allah SWT, dan Allah meminta ataupun menyatakan tuntutan kepada manusia supaya berfikir dan merenung tentang bagaimana penciptaan kejadian-kejadian yang tersebut. Jadi alam ini tidak wujud dengan sendiri, tapi ada penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alam inilah yang menjadi sebagai sumber atau subjek objek kajian saintifik. Sains yang menjadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pemilik segala-galanya lah. Kemudian yang kelima, sains Islam itu ciri-cirinya ialah meletakkan kebenaran hakiki adalah kebenaran wahyu ataupun kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi menurut Islam, segala pencapaian sains dan teknologi tidak bermakna atau tidak diiktiraf oleh agama Islam kecuali setelah kebenaran mutlak itu tidak dinafikan. Maknanya kita mensabitkan, kita menetapkan kebenaran mutlak itu pada wahyu. Jadi apabila sesuatu tindakan ataupun kajian sains berlaku, kesimpulannya perlu dipastikan memihak atau membenarkan secara mutlak itu kepada wahyu. Maksudnya mesti dia bertepatan seiring dengan apa yang disampaikan atau yang telah tertulis dalam Al-Quran. Jadi kebenaran berasaskan pengetahuan empirik, iaitu ilmu sains dan teknologi, mestilah menerima hakikat kebenaran metafizik, iaitu adanya wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saintis Muslim kesemuanya memperakui ataupun mengakuilah akan kebenaran wahyu itu dengan kajian-kajian saintifik. Kemudian ciri yang kedua sains Islam, yang pertama tadi, ciri pertama sains Islam ialah apa tadi ciri yang pertama? Ciri pertama apa tadi? Keagamaan. Ada? Keagamaan ke? Keagamaan atau teologisme. Jadi yang kedua, selain daripada keagamaan, sains-sains Islam tu juga menepati ciri-ciri saintifik. Adanya unsur saintifik. Jadi apa yang dikatakan unsur saintifik?
Iaitu sains Islam itu bersifat objektif. Objektif bermaksud tidak berpihak, bersifat adil, tepat. Sains Islam ni bersifat objektif kerana ia menyediakan mematuhi tata cara umum kerana tertentu untuk menentukan sama ada dakwaan ilmiah itu diterima atau tidak. Bagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 111, iaitu yang bererti, dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk syurga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Demikian itu hanyalah angan-angan mereka sahaja yang kosong. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah Muhammad, tunjukkanlah bukti kebenarannya jika kamu adalah orang yang benar. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa Allah SWT memerintahkan supaya tunjukkanlah bukti. Unsur menunjukkan bukti itulah yang diamalkan dalam agama kita dan diaplikasikan atau digunakan pakai oleh saintis Muslim untuk mencari kebenaran. Menunjukkan bukti, kerana menunjukkan bukti itulah asas sains Islam bersifat objektif. Mesti ada bukti di atas dakwaan-dakwaan ilmiah. Kalau tidak ada bukti, boleh dipertikaikanlah. Jadi itulah ciri saintifik yang pertama. Kemudian yang kedua, sains Islam tu bersifat logik. Selain daripada bersifat objektif, sains Islam juga bersifat logik, rasional ataupun tidak menyanggahi akal. Akal kita fikir macam itu, logik diterima, terima. Jadi logik ni merupakan alat berfikir secara ilmiah atau tersusun bagi mencari kebenaran. Logik ni diaplikasikan secara meluas dalam keilmuan Islam, bukan sahaja dalam sains tapi juga dalam bidang agama, seperti kias dalam perundangan Islam. Contohnya, bagaimana kias tu berlaku dengan menggunakan kaedah logik. Contohnya ataupun contohnya berkaitan pengharaman dadah. Dadah pada zaman Rasulullah tidak ada dadah. Tapi bagaimana untuk mencari persamaan peristiwa, persamaan hukum pada zaman Rasulullah itu untuk dikaitkan dengan hukum semasa. Contoh dadah. Dadah tak sama dengan, tidak ada pada zaman Rasulullah, tapi bab. Contohnya diambil daripada arak. Arak itu memabukkan. Jadi memabukkan tu adalah punca kepada pengharaman arak. Lalu arak diharamkan. Jadi unsur memabukkan tu ada pada dadah. Dadah tu memabukkan, menghayalkan, menghilangkan fungsi akal. Jadi dengan sebab itu dadah tu diharamkan. Jadi itulah penggunaan kaedah logik ataupun kias, analogi. Itulah penggunaan logik. Jadi sains Islam tu berasaskan kepada logik. Bukan hanya pada agama saja, tapi pada pengkajian-pengkajian bidang fenomena alam ni pun juga menggunakan asas kepada logik. Kemudian yang ketiga, penggunaan kaedah pemerhatian, uji kaji. Saintis Muslim ni menggunakan kaedah pemerhatian uji kaji. Kaedah ini telah digunakan secara meluas sejak kurun ke-10 Masihi lagi. Bagaimana dapat bukti? Dengan penemuan ataupun penemuan hasil-hasil di pusat-pusat kajian lah, dengan adanya pusat kajian yang ditubuhkan. Contohnya Baitul Hikmah yang saya nyatakan sebelum ni kan. Baitul Hikmah dan juga Darul Hikmah. Adanya pusat-pusat pengkajian ilmu-ilmu sains lah. Lepas tu adanya alat-alat, formula-formula, bahan-bahan ujian dan sebagainya. Jadi saintis Muslim menggunakan kaedah pemerhatian, uji kaji untuk kesinambungan atau kegemilangan sains Islam lah. Seterusnya, penggunaan kaedah sintesis. Sintesis. Apa itu sintesis? Jadi kaedah ini merupakan gabungan. Kaedah gabungan, sintesis kaedah gabungan antara pemikiran dan penemuan yang berbeza sebagai suatu menyeluruh atau yang baru. Kaedah ini telah pun digunakan oleh saintis Muslim atau saintis Islam sejak dahulu. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ibn Sina. Ibn Sina telah menggabungkan dua jenis teori dalam kaedah saintis lah dan kaedah saintifik ni. Sintesis menggabungkan teori theoretical Galen dan juga practical clinical Hippocrates. Ibn Sina menggabungkan dua unsur ini dalam sains perubatan Islam.
Jadi sintesis ataupun kaedah sintesis telah diaplikasikan oleh saintis Muslim dalam perkembangan sains perubatan Islam contohnya. Jadi kaedah ini diguna pakailah dalam saintis Muslim ni. Kemudian adanya sifat universal. Universal. Ciri-ciri sains Islam di bawah tajuk saintifik adanya unsur universal. Jadi sains Islam ini tidak dihasilkan oleh Muslim sahaja ataupun saintis Muslim sahaja, tapi Islam menerima pakai hasil dapatan atau kajian penyelidikan yang dijalankan oleh bukan Islam, non-Muslim. Asalkan matlamatnya itu ataupun hasilnya itu atau tata cara saintifiknya itu bersesuaian dengan matlamat sains Islam. Tidak kira agama apa, budaya apa, di mana ditinggal atau keturunan, asalnya dengan sains matlamat Islam, maka akan diterima pakai. Jadi bersifat universal, ciri-ciri sains Islam. Okey. Jadi itu sahaja. Bawah topik ciri-ciri sains Islam ada dua isi penting yang utama, iaitu pertamanya keagamaan, yang kedua bersifat saintifik. Bawah dua itulah ada pecahan-pecahan yang lain. Itu ciri-ciri sains Islam. Jadi selepas kita tahu ciri-ciri sains Islam itu, jadi apa pula matlamat berkaitan sains Islam? Sains Islam ni matlamatnya apa? Kalau ilmu-ilmu ibadah, berkaitan ibadah, matlamatnya untuk mempermudahkan mengetahui cara-cara beribadah kan kepada Allah SWT. Kalau ilmu matematik, matlamatnya untuk mengetahui cara pengiraan dan sebagainya. Jadi sains Islam ni pun ada matlamat-matlamatnya. Jadi apa matlamat sains Islam? Okay, matlamat sains Islam yang pertama membantu manusia untuk mencapai tauhid. Tauhid tu tadi dinyatakan mensatukan sesuatu atau menjadikan sesuatu itu satu. Untuk manusia mencapai tauhid. Jadi tauhid tu ialah dalam erti kata yang sebenar, tauhid tu mengesakan Allah. Macam mana kita nak mengesakan Allah kalau tidak ada bukti-bukti? Jadi dengan bukti-bukti kajian-kajian daripada saintis Muslim itulah membantu manusia mencapai tauhid. Contoh logik, contoh macam mana kita nak mengetahui kewujudan Allah? Bukti akal adanya alam ini. Kalau adanya alam ini, nescaya adanya satu kuasa yang mencipta alam ini. Siapa kuasa itu? Itulah Allah. Jadi daripada bukti-bukti sains itulah yang menghasilkan manusia dapat mencapai tauhid, membantu manusia mencapai keimanan yang sebenar lah. Yang kedua, menegakkan hakikat kebenaran. Dan adanya aktiviti sains dalam agama Islam ini, kebenaran dapat ditegakkan. Kebenaran. Contohnya macam penciptaan manusia kan. Al-Quran telah nyatakan step by step perangkat-perangkat penciptaan manusia itu bagaimana. Jadi hasil kajian sains membenarkan kata-kata Allah SWT dalam Al-Quran. Jadi hasil daripada sains itulah membenarkan hakikat yang sebenarnya. Jadi itu boleh. Yang ketiga matlamat sains itu ialah membawa manusia bertafakur. Bertafakur ni berfikirlah dan mengenali Allah SWT. Sebagaimana saya nyatakan pada minggu-minggu yang lepas, adanya pengiktirafan ataupun perakuan daripada Allah SWT melalui Al-Quran, golongan ulul albab. Allah mengiktiraf golongan yang suka berfikir tentang kejadian alam itu sebagai golongan ulul albab, iaitu orang-orang yang suka. Jadi matlamat sains itu ialah supaya manusia sentiasa berfikir dan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Dinyatakan sebelum ni betapa ramai saintis-saintis yang non-Muslim hasil pengkajian demi pengkajian dikaitkan dengan Al-Quran, akhirnya mereka memeluk agama Islam. Jadi itulah matlamat manusia berfikir, akhirnya dapat kesimpulan yang sebenar, yang kebenarannya hakiki lah. Kemudian sains Islam ialah membantu manusia memenuhi keperluan material. Keperluan material. Manusia ni hanya Allah anugerahkan dengan akal fikiran. Tapi manusia ni bersifat lemah. Kalau nak dibandingkan dengan gunung yang besar, manusia ni lemah. Kena 4 gunung, dah hancur, mati. Jadi sains Islam itu tujuannya yang kelima tu ialah, yang keempat, membantu memenuhi keperluan material.
Contohnya memudahkan pergerakan. Manusia mencipta kenderaan, memudahkan bergerak dalam air, bergerak di udara. Kemudian adanya perkembangan telefon, memudahkan komunikasi dan sebagainya. Jadi sains itulah tujuannya, matlamatnya memenuhi keperluan material. Kemudian yang kelima, sains Islam itu bermatlamat untuk membantu pelaksanaan syariat. Syariat, macam sebelum saya nyatakan, bagaimana sains itu membantu pelaksanaan syariat. Contohnya dalam isu solat, kan, solat. Solat itu memerlukan atau pengetahuan yang tepat tentang masuknya waktu zuhur, subuh, asar, maghrib, isyak. Berapa darjah jatuh baru masuknya waktu asar, maghrib dan sebagainya. Jadi ilmu-ilmu sains itu berkaitan pengkajian kosmologi alam semesta, matahari, bulan dan sebagainya. Itu semua kajian-kajian itu melibatkan dalam membantu pelaksanaan syariat Islam. Bukan hanya pada solat, pada zakat, puasa, kan, masuknya waktu sahur macam mana, maghrib dan sebagainya. Jadi sains itu bermatlamatkan membantu pelaksanaan syariat, syariat Islam. Contoh yang keenam matlamat sains Islam ialah menjaga keseimbangan dan keharmonian alam. Sains juga meminta supaya saintis yang semua aktiviti atau tindakan sains tidak mengganggu atau memusnahkan keharmonian atau keseimbangan alam semesta, alam sekitar. Maksudnya matlamat sains supaya semua tindakan itu dapat memelihara semua makhluk, antara tumbuhan, haiwan dan sebagainya lah. Memelihara dan menyambung warisan silam. Memelihara dan menyambung warisan silam. Contohnya saintis-saintis pada zaman-zaman tamadun Islam yang lampau telah menghasilkan beberapa teori dan juga practical science. Jadi saintis-saintis masa ini dengan perkembangan sains itu dia membantu memelihara dan menambah baik praktikal ataupun ilmu-ilmu yang lalu. Contohnya berkaitan perubatan yang diasaskan oleh Ibn Sina. Jadi saintis-saintis muslim yang sekarang ni menyambung legasi ataupun warisan saintis muslim yang silam lah. Kemudian yang seterusnya adanya pelaburan amal soleh. Matlamat sains Islam juga bermatlamatkan sebagai satu pelaburan amal soleh. Jadi saintis yang hatinya betul-betul untuk mencapai atau mencari ataupun membuktikan hakikat kebenaran Islam itu, maka apabila ilmu tersebut dipakai zaman berzaman sehingga hari kiamat, maka ilmu yang diperolehi atau ketetapan kesimpulan yang diperolehi di kajian-kajian tersebut akan memberi sumbangan pahala.